Ini amanah. Adik-adik kena ingat ni, sulung ni amanah you. Kan? Mesti hargai, laksanakan sepenuhnya dan hargailah. Dan yang paling penting nanti, bantulah ubah nasib keluarga. Tolong mak ayah yang ada, bangunkan adik-adik yang ada. Program Pembangunan Siswa Sulung 2.0 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merupakan inisiatif terbaik dalam membantu pelajar B40 untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dilancarkan pada 26 Oktober tahun lalu, Sulung 2.0 melibatkan 20 universiti awam bagi sesi akademik 2023-2024. Kru MMTV berkesempatan menemu bual Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Datuk Profesor Dr. Mat Amin Maktaf bagi mendapatkan penjelasan beliau mengenai program ini. Sulung ni merujuk kepada kosakatanya yang utama, iaitu sulung, iaitu anak pertama daripada sesebuah keluarga yang melanjutkan pelajaran ke universiti dan seterusnya diberikan bantuan yuran pengajian. Dan anak-anak ini boleh dikatakan adalah antara anak-anak yang bertuah kerana seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita bukan hanya memberikan mereka daripada sokongan akademik tetapi dalam pelbagai sokongan dan juga dalam kata lain mudah je lah, anak angkat KPT agar kelak mereka kembali tak lupa keluarga, tak lupa kampung, tak lupa agama, tak lupa jasa negara, dapat mengubah kehidupan mereka insya-Allah. Kalaulah sulung 1.0 kita hanya dapat 75 orang, sulung 2.0 kalau ikut darab biasanya berapa? 150 orang kan? Tapi sulung 2.0 10,000 orang. Ini komitmen KPT. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin atas inisiatif ni di mana dirakyatkan program sulung ni. 10,000 orang dapat, bayangkan 10,000 orang ibu bapa yang B40, keluarga B40 terkurang bebannya, dapat menghantar anak-anak dapat pendidikan. Kalau orang dulu kata jangan bagi ikan, bagi pancing, sekarang ni kita bukan bagi pancing, kita bagi motorbot untuk mereka pergi meneroka lautan. Jadi saya percaya bahawa inisiatif ini terlalu amat mulia. Ini juga selaras dengan dasar negara kita yang telah sekian lama. Kalau kita perhatikan zaman Tun Razak dulu, ketika orang lain menyatakan tentang kalau di Indonesia berikan aku 10 pemuda akan mengguncang dunia, negara-negara lain sekeliling kita memperlengkapkan ketenteraan dan pertahanan. Di Malaysia kita fokus pada pendidikan kerana kita tahu bahawa pendidikan adalah senjata utama dan juga medium yang paling ampuh untuk membantu generasi yang cemerlang dan hebat. Dapat masuk ke UPSI ini satu rahmah yang besar kepada mereka dan mereka sangat-sangat berbangga. Ini kan pula apabila dapat surat tawaran masuk ke UPSI, dapat pula mendapat tajaan di bawah program sulung. Dan tentunya ini sebesar-besar rahmah yang mereka nyatakan. Tak ramai ibu bapa yang hadir datang mengucapkan terima kasih, terharu dengan inisiatif yang dijalankan oleh pihak KPT. Kerana ini julung-julung kalinya diadakan. Dulu 1.0 tahun lepas dan tahun ini. Jadi ini saya rasa adalah salah satu inisiatif yang murni daripada pihak KPT dan mungkin juga ya salah satu inisiatif seperti mana yang telah diwawarkan ke arah pendidikan tinggi yang percuma yang akan ditawarkan oleh kerajaan insya-Allah satu hari nanti. Insya-Allah kita sedang berusaha ke arah itu dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat bukan saja beasiswa penuh, tetapi ke mana anak-anak sulung selepas ini, selepas mereka bergraduat. Kerana bagi saya program sulung ni adalah satu pelaburan kerajaan untuk menghasilkan benih-benih terbaik agar satu dapat mengubah masa depan keluarganya. Tapi yang kedua adalah supaya bakat-bakat ini kita tak lepas. Jadi di UPSI ada inisiatif yang kita jalankan di mana kita ada skim pelajar holistik. Selepas mereka tamat aja degree, program sulung ini kita tawarkan pula untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pengajian masters dan sebagainya. Dan sekiranya mereka benar-benar berbakat, kita lihat boleh meneruskan legasi universiti, mereka akan dibawa masuk ke universiti ini untuk bekerja. Saya adalah salah satu contoh yang telah dilaksanakan oleh UPSI sekian lama. Kan di mana daripada seorang pelajar, saya ini pun anak B40 sebenarnya, anak orang susah, anak orang kampung, adik-beradik semua tak masuk universiti, alhamdulillah dapat masuk universiti. So, inilah keunikan yang ada di UPSI. Kita bukan saja melihat dia menjadi beasiswa penuh, tetapi juga hala tuju dan karier mereka di masa hadapan insya-Allah. Okay, untuk 2.0 ni kita ada lebih kurang 378 orang yang kita berikan peluang untuk melanjutkan penjarahan dan ini melibatkan kos sebanyak 1.8 juta. Bukan sikit-sikit jumlahnya. Namun kita percaya kerana apa yang paling penting ialah agar anak-anak ini dapat belajar dengan selesa. Seterusnya ibu bapanya pun berasa lega. Kita dengar itu hari kan apabila ramai anak-anak
anak-anak dapat melanjutkan pelajaran, ada ibu bapa yang tak mampu untuk menyediakan yuran, menyediakan itu, ini dan sebagainya. Di UPSI dan juga saya percaya universiti-universiti awam yang lain, kita ada pusat-pusat ini. Bagi mereka yang tak mendaftar, pusat-pusat WIZAS, Wazan di UPM dan sebagainya akan mencari pelajar-pelajar yang tak mendaftar ni. Mengapa mereka tak daftar? Kenapa? Adakah kerana keuangan? Kalau keuangan, bantuan akan dihulurkan segera. Jadi kalau ditanya saya, buat masa ini kita berfokuskan kepada 376 orang ni dan insya-Allah pada masa hadapan kita akan kembangkan lagi. Jangan terkejut, ada pelajar UPSI yang di sini, yang B40 dan sebagainya, selain daripada bantuan yang dapat, mereka bekerja di dalam kampus. Kita wujudkan skim siswasah bekerja. Yang pertamanya, satu, untuk mendapatkan sedikit sumber keuangan. Tetapi yang paling penting sebenarnya, Umay, adalah untuk mempertingkatkan karakter mereka, tahap survival mereka, daya tahan mereka, pengurusan dan sebagainya, agar mereka tak menjadi mereka yang meminta-minta, tetapi menjadi pelajar yang berusaha. Selain daripada itu, kita tahu sekarang ni tentang mental health dan sebagainya, mudah koyak dan sebagainya. Jadi apa yang kita laksanakan di UPSI, kita ada satu program Bina Insan Bitara, di mana pelajar-pelajar ni selama 4 hari 3 malam akan menjalani program latihan pembinaan karakter di kamp kita yang berada di dalam UPSI. Jadi kita bina jati diri mereka, kita bina daya tahan, kerana dunia hari ini sangat mencabar. Dunia di luar selepas kampus tu tak ada maaf. Kalau di dalam universiti ni you boleh mohon sana sini bantuan dan sebagainya, di luar sana di alam pekerjaan sangat ganas, kan, sangat mencabar dan juga sangat tidak ketentuan, kan. Jadi ini bagi saya amanah saya sebagai Naib Chancellor, dan saya percaya universiti lain juga melaksanakannya. Kita harus mempersiapkan generasi masa hadapan kita dengan satu yang paling penting sekarang ni, selain daripada iman, pengetahuan dan ilmu, daya tahan. Yang kedua adalah tentang karakter mereka, berbangga menjadi rakyat Malaysia dan berusaha untuk menaikkan nama negara ini. Dan yang ketiga, tak lupa akan asal-usul dan jati diri mereka. Saya percaya di universiti kita melihat, kalau hanya bergantung kepada bajet pada universiti yang ada, mungkin tak cukup. Sehubungan itu, kami dalam kalangan Naib Chancellor sedang berbincang, termasuklah dengan Bendahari, bagaimana kita ingin jadikan sulung ni sebagai satu program yang sustainable. Yang pertamanya, mendapatkan dana-dana daripada pelbagai agensi kerajaan, daripada pelbagai agensi swasta yang ada. Yang keduanya, why not? Kita tahu bahawa yang masuk universiti ni bukannya semua B40. Ada yang T20. Why not parent ataupun student sponsor a student? Kan, mereka yang berpendapatan tinggi dan sebagainya, menaja pula pelajar-pelajar yang ada. So ini sedang kami gerakkan, insya-Allah mudah-mudahan doakan menjadi satu kenyataan. Dan apa yang ada di sini ialah tentang satu, kita laksanakan di UPSI tentang UPSI Prihatin, di mana pensyarah yang berkemampuan dia ada program mentor-mentee. Jadi diwakafkan setiap bulan sedikit dana, tak banyak, mungkin ada 100 bulan, 200 bulan kepada anak-anak B40 yang memerlukan. Dan ini inisiatif yang dilaksanakan di fakulti-fakulti. Sehubungan tu, kalau Umay tanya saya, nak sustain ramai-ramai daripada dana universiti, tak akan mencukupi, tak akan dapat cover semua. Tetapi kita harus kreatif. Ini yang dilaksanakan di negara-negara barat, ini yang dilaksanakan di negara-negara Arab. Kalau kita tengok di Mesir, kan, di Universiti Al-Azhar, dia berkonsepkan wakaf sepenuhnya. Sebab tu yuran pengajiannya percuma dan sebagainya, kerana ramai pendema-pendema yang hadir dan juga pelbagai inisiatif ini dilaksanakan. Dan seperti mana saya nyatakan dengan Umay tadilah, kalau kita lihatlah jasa daripada program sulung, kadang kita lupa tahu, kita ingat bahawa ini tanggungjawab. Tak. Ini ibadah kita. Ini pahala kita, ini jariah kita yang kita buat dengan rasa gembira, dan bayangkan pahala kita ni berterusan. So memang kalau Umay nyatakan melihat keadaan, kerana di UPSI pun kita ramai juga anak-anak daripada pedalaman, sama ada daripada Borneo ataupun daripada kawasan-kawasan pedalaman di negeri Perak, Kelantan dan sebagainya. Kalau kita melihat memang keadaan kehidupan yang yang kadang kita pun tak terbayang. Ada yang mandi dengan air telaga je. Jadi apabila kita hantar tawaran ini, kita nyatakan, mak ayah jangan ceritalah berjurai mata. Pelajarnya itu pun sangat-sangat berterima kasih, dan seperti mana saya nyatakan bahawa semua pelajar sulung di UPSI menjadi anak angkat. Mereka ditindikkan di PTJ yang ada kerana kita nak membina karakter mereka, nak membina kemahiran mereka mengurus. Kerana kadang-kadang ialah apabila kita di universiti ini, kita hanya taksub dalam bidang kita. Sebenarnya di luar sana apa yang diperlukan adalah ilmu kehidupan.
ilmu mengurus kehidupan, ilmu mengurus kerencaman, ilmu dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dan ini yang kita sedang terapkan, dan saya percaya di institusi awam yang lain juga kita bina ini supaya generasi sulung ini menjadi barisan hadapan yang akan melonjakkan nama Malaysia. Kalau nak tanya, nak menitis air mata. Kalaulah waktu saya nak belajar dulu, ada inisiatif macam ni, subhanallah. Dan ini lahirnya, wujudnya dari kalangan pemimpin. Bukan saja daripada Yang Berhormat Menteri, tetapi KSU, ketua pengarah, pegawai-pegawai yang terlibat yang berusaha memikirkan inisiatif sebegini. Zaman kami dulu tak ada. Hanya berharap beasiswa latihan persekutuan kalau ada, ataupun beasiswa tabung anak negeri. Tapi hari ini kita tengok begitu banyak. Selain daripada KPT yang laksanakan yang begitu besar, kita ada juga daripada bank-bank yang ada, daripada yayasan-yayasan yang ada. Jadi kalau tanya saya, harapan saya agar adik-adik yang mendapat beasiswa sulung ni dapat menunaikan amanah. Ini amanah. Ini amanah. Ini bukan hak. Ini amanah. Kerana apabila seorang pelajar dapat, ada beberapa pelajar lain yang tak dapat. So apabila kalian dapat ni, gunakanlah sebaik mungkin. Ingat mak ayah yang susah dekat kampung sana tu, berkorban siang malam pagi petang. Saya di UPSI ni ramai pelajar daripada Borneo. Saya membayangkan pelajar Borneo ni kalau daripada Mukah, Kapit, naik bot panjang, lepas bot panjang naik bot ekspres, lepas naik bot ekspres naik kapal terbang nak pergi ke Kuching, daripada Kuching pergi ke KLIA, daripada KLIA naik pula bas datang ke UPSI. Berapa banyak tanggungan yang harus ibu bapa keluarkan. Namun dengan inisiatif sulung, sebab tu saya cakap ini amanah. Adik-adik kena ingat ni, sulung ni amanah you all. Kan, mesti hargai, laksanakan sepenuhnya dan hargailah. Dan yang paling penting nanti, bantulah ubah nasib keluarga, tolong mak ayah yang ada, bangunkan adik-adik yang ada. Dan yang paling penting, saya nak cadangkan daripada mahasiswa sulung ni, apabila kelak kalian dah berjaya, kalian pula ambil seorang lagi mahasiswa untuk kalian sponsor. Dan insya-Allah kita akan jadi negara yang menyumbang dan juga negara yang maju. Harapan saya yang pertama sekali pada pelajar-pelajar yang terlibat, seperti yang saya nyatakan, kita kena ingat adik-adik, ini amanah. Ini bukan hak. Bila amanah tu, gunakanlahnya sebaik mungkin. Dapatkanlah result yang terbaik. Dalam masa yang sama, lengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Agar orang kata direbus tak empuk, dibaling tak pecah, dilontar tak jauh, tak jatuh. Kan, supaya lengkapkan diri. Dan seterusnya menjadi contoh dan kebanggaan kepada ibu bapa. Yang kedua, kepada adik-adik ni, bila dah berjaya esok, jangan lupa diri. Ingat, yang pertama sekali mak bapak yang berkorban siang malam pagi petang, yang susah, berpenat, lelah, berjerih segala-galanya untuk kejayaan adik-adik. So balas jasa ibu bapa ni, balas jasa ibu bapa ni, balas jasa ibu bapa ni. Yang ketiga, jangan lupa pada negara kita yang tercinta ni. Kan, kita mungkin boleh berbeza fahaman politik ke, agama ke, bangsa dan sebagainya, yet we are proud Malaysian. We must be proud of our country. Kita mesti berbangga dengan negara kita. Dan yang keempat, harapan saya kepada adik-adik ni, agar nanti dah berjaya, adik ni pula sponsor seorang lagi student. Bayangkan kalau di UPSI ada 376 orang pelajar yang mendapat sulung 2.0, tak mustahil sulung 6.0 nanti 600 orang dapat. Kenapa? 376 ni dah bantu untuk adik-adik yang selainnya. Dan yang terakhir, saya mengalu-alukanlah sebarang sumbangan daripada pihak penaja, agensi dan sebagainya. Namun di Malaysia ni kadang-kadang kita lupa. Kita ingat bahawa penyumbang tu hanya syarikat, hanya badan zakat, hanya itu ini. Tak, kita sendiri